Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ni kita dapat menyambung kembali kita punya kitab kita, iaitu kitab Hadis 40 berkaitan dengan Arba'in Al-Malayawiyah, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Kita sampai pada muka surat pada bab yang ketiga, pada muka surat yang ketujuh, hadis yang ketiga tu tuan-tuan, kita baca hadis yang ketiga, hadis yang kedua dan ketiga. Dalam bab ketiga, kedudukan adab dan asas berurusan sesama manusia. Kita bacakan dahulu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, lalu baginda menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Baginda juga ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka baginda menjawab, amalan-amalan yang keji yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan. Dan yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dikasihi di kalangan kalian olehku dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di kalangan kalian. Manakala yang paling dibenci di kalangan kalian olehku dan yang paling jauh tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bercakap, suka berpura-pura dan juga sombong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat menyambung bab yang ketiga ni, hadis yang kedua. Hadis pertama kita dah bincangkan, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darajat orang mukmin yang berakhlak mulia itu menyamai darajat orang-orang yang berpuasa dan bangun malam untuk beribadah. Sebelum ni saya dah nyatakan tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahawa manusia ini ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada ibadah dan bukan hanya pada akidahnya kena betul, bukan setakat ibadahnya juga kena betul, bahkan juga akhlak dan adabnya juga perlu bertepatan dengan syariat Islam. Kadang-kadang hari ini kita lihat akidah, fokus pada akidahnya lebih, sungguh tahankan akidah, tapi beribadat tak ada. Kemudian ada juga orang yang fokus bab akidah dan juga ibadat, tapi akhlak tak ada. Ada orang yang buat ibadat masya-Allah, tapi akidahnya wal-iyazbillah, dan akhlaknya pula bagus. Jadi kita sebagai orang Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhannya, dari segi akidahnya, dari segi ibadatnya, dari segi muamalah, adab, menurut Allah, adab dan juga akhlak tadi, buat muamalat. Muamalat tu umum, termasuk dalam perniagaan apa semua, adab akhlak juga kita kata termasuk dalam konsep muamalat nama Allah Subhanahu wa taala dan bab-bab yang lain.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua yang kita akan bacakan pada malam ni, hadis yang telah kita bacakan tadi. Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Lalu baginda menjawab, taqwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kita lihat at-taqwa, apa makna taqwa tuan-tuan? Taqwa ni kita kata disebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan orang itu telah bertakwa. Taat perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu. Maka itulah yang dikatakan taqwallah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takwa Allah itu iman. In lam tastahi fasna ma syi't. Kalau kamu tak rasa malu, buatlah, ikutlah, katakan. Sebab itu nama Allah, kita kat dunia ni setiap tahun Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas kita puasa. Ada sebulan Allah didik kita untuk kita bina ketakwaan, yang mana ketakwaan itu menjadi benteng untuk kita melayari tempoh masa lebih kurang dalam 11 bulan lagi sebelum masuk tahun yang berikutnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Sebulan Allah nak nak suruh kita bina benteng ketakwaan supaya kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakan daya, tak habis sebulan, habis saja sebulan tuan-tuan mati Allah, ataupun tak habis lagi sebulan kita dah lupa dah. Sebab itu puasa tu, bulan Ramadan kalau puasa tu, puasa, tapi bila datang tarawih, salat tarawih, salat qiyamnya, yang akhir-akhir dah kurang, makin kurang. Itu dalam tempoh sebulan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah, kita kata jin, syaitan tadi telah diikat, dan maknanya tidak ada gangguan syaitan untuk mengganggu kita dalam melakukan ibadat, yang hanya ada tinggal nafsu. Itu pun nama Allah kita tak dapat nak kawal, apatah lagi bila dah habis Ramadan, nama Allah Subhanahu wa taala dengan syaitannya yang mengganggu kita, dan begitu juga dengan nafsunya, dan wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi ni ditanyakan tentang apakah amalan yang boleh menyebabkan seorang itu masuk ke syurga, sebenarnya banyak. Jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Ada seorang sahabat Nabi kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak bersama kamu dalam syurga. Nabi kata kat dia, kalau kamu nak, maknanya banyakkan sujud. Banyakkan sujud, maknanya banyakkan solat. Ada riwayat, kita kata ada riwayat-riwayat yang lain, normatif Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam dalam riwayat yang lain, khairul amal, sebaik-baik amalan. Tapi yang ni kita katakan apa dia amalan yang menyebabkan, yang membolehkan aku masuk syurga. Kata so ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, amalan yang menyebabkan banyak orang masuk syurga. Jadi jawapan yang Nabi beri dalam hadis ni adalah bersifat umum. Kalau tidak, di sana ada lagi riwayat-riwayat hadis yang bersifat khusus. Jawapan-jawapan yang khusus itu adalah berdasarkan kepada individu yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Nabi akan melihat apa kekurangan dia, dan Nabi buat suggestion untuk dia melakukan amalan tersebut. So hadis ini bersifat umum, taqwallah. Kita Allah sebut dalam Al-Quran, fattaqullah
haitsuma kuntum. Dalam hadis pun ada sebut nama Allah, dalam hadis Nabi ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana juga kita berada. Saya dalam hadis, ittaqullah haitsuma kunt. Ittaqullah haitsuma kuntum, di mana saja kamu berada hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya takwa dalam kehidupan harian kita. Selain daripada itu ialah husnul khuluq. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang amalan yang menyebabkan seorang itu banyak masuk ke syurga ialah akhlak yang baik. Akhlak yang baik mesti disertakan dengan takwa. Akhlak yang baik mesti disertakan dengan takwa. Hari ini orang bukan Islam ada akhlak yang bagus, bahkan akhlaknya lebih baik daripada orang Islam, tetapi adakah menyebabkan dia masuk syurga? Tidak. Kerana mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa Allah itu ataupun iman kepada Allah itu adalah tiket asas. Akhlak yang baik tidak menjamin seorang itu masuk syurga, tuan-tuan. Yang menjamin orang itu masuk syurga ialah asasnya ialah takwa Allah. Sebab itu kadang-kadang ada setengah ulama dia perbahasan dalam masalah kita kata bacaan ayat Quran, kita sedekahkan bacaan ayat Quran kepada si mati. Contohlah dia katakan, ada fatwa-fatwa ataupun para asatizah, para alim ulama mengatakan tidak akan beri manfaat apa-apa kepada si mati jika si mati sendiri tidak menjaga salat ataupun tidak salat. Tak beri manfaat pada dia. Sedekahlah, kita kata panggillah orang hafiz Al-Quran ke, baca 30 juzuk 30 hari, setahun pun, tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala tidak beri manfaat apa-apa kat si mati. Pahala yang disampai itu tidak beri manfaat. Hanya doa sajalah katakan yang boleh bagi manfaat. Tapi untuk amalan tadi kita nak bagi pahala pada dia, tak. Kenapa Ustaz dia katakan? Sebab asasnya tadi salat. Itu dalam konteks ibadat. Dalam konteks ibadat. Ada juga kita kata nama-nama Allah Subhanahu wa, macam-macam keadaan orang hari ini. Ala kulli hal, apapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua ini bagi orang yang beriman mesti kena ada. Kadang-kadang seorang itu, kalau hari ini kita lihat nama Allah Subhanahu wa taala, sifat akhlak yang baik ini konon-kononnya kita kata ada pada golongan orang-orang yang contohnya tasawuf, orang yang sufi, ahli sufi, ahli tasawuf katakan. Tapi bila kita lihat baik-baik pada golongan yang mendakwa mereka ini, konon-kononnya perwatakan sufi, kan, masalah lain pula timbul daripada sudut akidahnya pula. Itu kita kena hati-hati baik-baik. Yang mana yang baik kita boleh ikut, yang mana yang bertentangan dengan syariat hendaklah kita jauhi. Tuan-tuan sedang menonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiknya akhlak ini, kira kita kata akhlak Nabi lah yang paling baik sekali. Tidak ada orang yang akhlaknya lebih baik daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi bila ditanya tentang akhlak Nabi, bila Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itulah sebenarnya yang disebut dalam Al-Quran. Ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam saya katakan termasuk dalam perkara akhlak ni, dalam kita berdepan dengan musibah. Hari ini kita berdepan dengan musibah. Bagaimana akhlak kita apabila ditimpa musibah? Maka dalam Islam kita dituntut untuk sabar, untuk reda, dan juga untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita kata kita
sebahagian orang hari ini dengan memaki hamun ataupun mengeluarkan kata-kata kesat dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga nama Allah, bila ditimpa musibah, sepatutnya sebagai akhlak kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasalah bertakwa kepada Allah. Lebih-lebih lagi apabila satu peringatan yang Allah berikan kepada kita, iaitu dalam bentuk musibah, dan kita kena ingat bahawa ianya adalah amaran supaya kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedih bila melihat ramai hari ini orang yang ditimpa musibah, seolah-olah kita kata lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada sahabat-sahabat yang mana masjid menjadi tempat mangsa banjir kan, ya kan. Dah bagus, alhamdulillah, duduk di masjid, kita rasa masjid adalah ada ruang, ada tempat yang boleh duduk, alhamdulillah, bagus. Diberikan masjid bagi open untuk orang duduk. Tapi sebahagiannya tidak berasa malu duduk di masjid dengan auratnya terbuka. Orang Islam auratnya terbuka, dan juga bila azan berkumandang mereka tidak mendirikan salat. Saya pun kita kata perkara ini adalah perkara yang realiti berlaku dalam masyarakat kita, orang Islam kita hari ini. Patutnya semakin ditimpu musibah pada kita, sebagai yang saya kata tadi, ialah satu peringatan dari Allah Subhanahu. Hari ini kita kata, tuan-tuan, kalaulah kita berlaku banjir, kita masih ada lagi tempat untuk kita untuk kita cari dan selamatkan diri kita. Cari tempat tinggi, kan? Boleh selamat. Kecuali innalillah, yang tak dapat selamat tu kita katakan tak ramailah, kita katakan mungkin ada sebab-sebab tu, tapi majoriti yang selamat dapat mencari tempat yang selamat. Kalau kita lihat di akhirat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, ainal mafar, tak ada tempat dah untuk kita lari. Kalau kat dunia ni bolehlah kita selamat, ada. Tapi bila di depan Allah besok, ataupun apabila ajal maut sampai macam Allah Subhanahu wa, kita cuba lari macam mana pun, dia tetap akan mendatangi kita. Dan besok dekat akhirat macam Allah, tetap kita akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dekat dunia kita kata kita masih dapat, masih boleh lari, masih boleh larikan diri, tak salat dan sebagainya, ya, tapi wallahu a'lam. Moga-moga Allah sentiasa beri hidayah kepada kita semua untuk sentiasa bertakwa kepada Allah dengan berakhlak, dan juga berakhlak dengan akhlak yang baik. So sifat wa husnul khuluq ini umum, tuan-tuan mati Allah. Hadis ini wa husnul khuluqi adalah sifat umum, seperti mana takwa Allah dan husnul khuluq itu juga bersifat umum. Semua akhlak, tidak ada spesifik akhlak yang tertentu. Semua akhlak yang baik yang dianjurkan oleh Islam ataupun bertepatan dengan ajaran Islam, kata. Bertepatan dengan ajaran Islam. Taqwallah wa husnul khuluq. Maknanya tidak ada spesifik, katakan. Selagi mana mampu kita berakhlak dengan akhlak yang baik, maka di situlah kita dituntut untuk melakukan perbuatan tersebut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu itu pada Nabi satu contoh ikutan yang terbaik. Tuan-tuan, kalau nak tengok akhlak yang terbaik, maka lihatlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak contoh yang terbaik, role model yang terbaiklah, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi seorang hamba, Nabi seorang isteri, Nabi seorang bapa, Nabi seorang pemimpin, Nabi seorang, kita kata, segala-galanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis banyak, semua aspek ada. Sama ada kita terbaca ataupun tidak.
tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wasu'ila an akthari ma yudkhilun nas an-nar, dan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia amalan ataupun apa sebab utama orang itu ramai dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk neraka ni tuan-tuan pastinya lebih ramai daripada yang masuk syurga. Yang masuk neraka lebih ramai daripada yang masuk syurga. Di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi orang kita kata yang adalah merupakan umat yang paling ramai masuk syurga. Secara kolektifnya, secara keseluruhannya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ramai lagi dalam neraka secara keseluruhan daripada dari zaman dulu sampailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ni ramai yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini tidak menafikan ramai, bila saya kata ramainya yang masuk dalam neraka, tidaklah menafikan ramainya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga. Dalam masa yang sama juga kadang-kadang orang tu cakap kan, patutlah perempuan paling ramai masuk syurga, orang perempuan paling ramai masuk neraka. Kan? Bukan bermakna dalam syurga tu tak ramai yang masuk, orang perempuan tak ramai masuk syurga. Bahkan ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawa di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan pun lebih ramai daripada lelaki yang masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, so kita kata apa sebab ramainya seorang itu ramainya dimasukkan ke dalam kebanyakan apa sebabnya yang menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka? Pertama, al-fam, mulut. Mulut tuan-tuan mati Allah Subhanahu. Thaqilatka ummuka ya Mu'az, katakan. Kata Nabi SAW kepada Mu'az, katakan radhiyallahu anhu, Nabi suruh jaga lidah, kerana dengan lidah itulah ramai orang masuk dalam neraka. Al-fam, mulut ni bukanlah jaga mulut, maknanya kita, mulut ni macam-macam lah. Lidah ada, daripada mulut lah kita masukkan makanan dan sewaktu dengannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dia sebut mulut. Dalam hadis yang lain dia sebut lidah. Dia sebut lidah. Wallahu a'lam, katakan. Jadi apa pun, sama ada letak lidah ke, lidah itu sebahagian daripada mulut. Maka sebab tu saya kata tadi, adanya lidah, makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab seorang itu ataupun menyebabkan ramai orang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana lidah hari ini bukan setakat lidah. Orang boleh senyap, tapi tangannya pula yang bercakap. Akhir zaman ni mulut tak bercakap, tangan yang bercakap. Dan tak pelik ni tentang mati Allah, kita kata kalau dalam hadis, dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan-tangan akan bercakap kan. Di akhirat kelak Allah sebut wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan bercakap. Tak tahulah bercakap macam mana tu dekat akhirat tangan ni bercakap, Allah Ta'ala. Tapi dekat dunia ni kita nampak tangan ni dah start nampak boleh menulis, boleh bercakap, katakan, walaupun tak ada lidah dia boleh menaip. Bahkan lebih dahsyat lagi dengan dengan menaip itu. Hari ni viral, kita kata buat je satu perkara dalam mati Allah, berapa second saja dah boleh sampai seluruh dunia. Ada satu kajian dia buat betapa pantas
satu viral itu sampai kepada dia balik kurang daripada 20 minit, tak salah saya katakan. Ada satu kajian saya pernah terbaca. Maknanya dia hantar viral, satu viral tu datang balik kat dia, dah pergi ke utara, pergi ke selatan, pergi ke timur, barat, kan, sampai kat dia masa dalam kurang daripada setengah jam. Tapi ada yang dah berubah ayat dia sikit. Itu pun satu perkara yang lain. Itu tulis dengan tangan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-famu, hari ini kita kata mulut itu nama Allah, ataupun lidah kita kata. Sebab itu ada kaedah, ada setengah ulama dia sebut, ada sebagian ulama menyatakan al-kitabah tunazzil maqamin maqal. Maknanya penulisan itu juga boleh diambil kira sebagai ucapan dia. Maknanya diambil dengan lidah. Cuma ada part-part yang tertentu dia dianggap sebagai hukum kinayah. Makna kita kata makna kinayah ni bukan hakikat lah, bukan hakikat. Dia panggil retorik. Dia panggil retorik sahaja. Sebagai contoh, bila dihukumkan retorik, ustaz, bukan hakikat, apabila tuan-tuan tulis lafaz cerai kepada isteri melalui mesej, maka kalau pergi mahkamah, mesej yang diperolehi oleh isteri itu tidak dianggap sebagai lafaz cerai yang sarih, yang jelas. Maka dia dianggap sebagai tidak sarih, tidak jelas, walaupun ditulis. Sebab kenapa tak masukkan dalam kumpulan sarih, ustaz, penulisan itu dalam bab talak? Kerana siapa-siapa boleh ambil phone kita tulis. Mungkin orang nak dengki kita, dia dapat phone kita, dia tulis mesej. Maka sebab itu menjadi ianya tidak sarih, dia jadi kinayah. Ini lafaz jadi kinayah. Maka sebab itu orang itu ataupun suaminya akan dipanggil, betul ke, ya ke, benar ke, confirm kat situ, barulah. Sebab tu dia bila kinayah itu dia balik kepada niat suami. Dia balik ni niat. Tapi kalau lafaz sarih tidak. Apa pun nama Allah, di kaedah tadi kata al-kitabah tunazzilu maqamin maqal. Penulisan itu juga boleh diambil kira sama dengan mulut. Dalam part-part yang lain pun nama Allah, selain daripada talak pun kita kata boleh juga diambil kira directly ataupun indirectly, katakan. Wallahu a'lam. Itu lidah nama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat orang pepatah Melayu mengatakan dengan pepatah Melayu badan binasa, silanya apa nama pepatah? Apa dia bang? Kerana mulut badan binasa, katakan. Tak, kerana mulut badan binasa. Bukan setakat badan saja binasa, bahkan kerana mulut juga, rahmati Allah, dunia boleh jadi binasa. Boleh jadi peperangan. Boleh jadi, rahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah, menyebabkan kematian yang ramai, katakan. Hari ini kita lihat, rahmati Allah, antara punca peperangan yang utama hari ini adalah sebab mulut. Pergaduhan yang berlaku di antara adik-beradik semua sebab mulut. Pergaduhan dengan jiran pun kadang-kadang dengan sebab mulut. Pergaduhan antara ahli politik juga di antara sebab mulut. Semua sebab mulut. Mulut. Sebab itulah kita kata mulut ini, tuan-tuan rahmati Allah, penyebab utama ramai orang dimasukkan ke dalam syurga. Sebab itu Nabi sebut, dia kata dalam hadis-hadis yang lain, dia kata maknanya kalau kita tak ada apa yang kita nak ucapkan, lebih baik diam. Maknanya kita hendaklah diam, itu lebih baik. As-sukut, diam itu lebih baik.
Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-farj. Al-farj, kemaluan. Kemaluan tu nama Allah Subhanahu wa taala, dia merujuk kepada sama ada kemaluan lelaki ataupun kemaluan perempuan. Umum kat situ nama Allah tidaklah fokus pada al-farj kat ini merujuk kepada orang perempuan saja, tidak. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam bila sebut kemaluan ni dia banyak. Antaranya ialah termasuk dalam kemaluan tu ialah air kencing paling kecil lah, nyatakan air kencing. Sebab ada dalam riwayat yang lain, antara sebab ramai orang dimasukkan ke dalam neraka ialah al-baul, sebabkan air kencing. Bahkan dalam hadis yang lain juga menyatakan bahawa Rasulullah SAW sebut dalam hadis marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, Nabi lalu dekat dua kubur, fa innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir illa fi kabir, fa inna ahaduhuma kana lam yastatir inda baulihi. Nabi lalu dekat dua kubur, Nabi kata kedua-duanya sedang diazab. Bukanlah diazab dalam perkara yang mereka ni diazab dalam urusan perkara yang mereka rasa benda itu tak besar, tapi sebenarnya besar di sisi Islam. Salah seorangnya nama Allah, lam yastatir inda baulihi. Dia tidak banyak maksud lam yastati inda baulihi, antaranya tuan-tuan mati Allah, dia tak basuh kencingnya. Kemaluannya tadi dia tak basuh. Ada. Boleh juga maksud lam yastatir inda baulihi, maknanya dia kencing ikut dia kat mana, depan orang, tepi dinding atau sebagainya, ikut dia, katakan. Dia tak pergi tempat kawasan yang tertutup, yang tersembunyi. Boleh juga maksud begitu lam yastatir. Ataupun normat Allah dia basuh air kencingnya, tetapi tidak, orang panggil orang kampung tu dia panggil kencing tak, dia tak tuskan betul-betul kencing dia. Maknanya tak habiskan air kencingnya betul-betul. Dia basuh, dah basuh, dia ambil kencingnya terus basuh. Padahal air kencingnya tak habis keluar lagi. Lalu menyebabkan normat Allah air kencingnya keluar lagi lepas tu, sedangkan dia tak sedar perkara tersebut. Lepas tu dia, kalaupun dia sedar, dia buat dia tak keluar, katakan. Dia buat main-main je gitu, katakan. Walaupun dia basuh. Juga itu termasuk dekat dalam lam yastatir inda baulihi. Sebab itu berdasarkan hadis ini, para ulama namanya Allah Subhanahu wa taala atas tafsiran yang akhir tadi itu, maka datangnya istihsan daripada para ulama, iaitu dengan cadangan supaya berdaham, cadangan supaya kita kata mengurut kemaluan itu. Walaupun tidak ada hadis yang khusus dalam bab tu, katakan berdaham dan juga, tetapi asal hadis tu ada, lam yastatir inda baulihi. Sebab nak ngelakkan, supaya nak memastikan air kencing itu keluar betul. Itu dia punya asas dia, katakan. Wallahu a'lam. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu, selain daripada itu ialah kita kata kemaluan itu ialah dengan hari ini dengan perkara-perkara yang haram, wal iyazbillah, dengan zinanya, dengan sebagainya, katakan. Akhir zaman ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sahaja akhir zaman ini penzinaan itu dianggap seperti biasa, katakan, dalam masyarakat. Wal iyazbillah min dzalik. Wal iyazbillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, ahli keluarga kita, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. So hadis ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi jelaskan kita secara kontra. Yang baik, yang mamai masuk syurga, orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga akhlaknya. Yang ramai masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan mulut dengan kemaluannya. Maka apabila orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bila seorang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia daripada melakukan maksiat.
Allah akan jaga dia daripada segala perkara-perkara yang bentuk mungkar. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat salat itu mencegah seorang itu daripada melakukan perkara fahsya' dan munkar. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, saya salat tapi masih lagi buat, teruskan salat. Orang katakan, ada setengah orang, Ustaz, dia salat tapi dia free hand, tak, teruskan salat. Bukanlah tak apa ni, tak. Jangan berhenti untuk salat disebabkan dia free hand, kita tak. Teruskan salat. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Untuk dia meninggalkan salat dengan sebab dia free hand, ataupun kita nak menghedik dia, kita nak nak maki hamun dia, ataupun nak maki dia kata sebagainya, itu tak sepatutnya lah, katakan. Yang penting kita kata jaga salat. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi bukan maknanya kalau anak kita biarkan begitu, tidak. Yang ada, kita ada kuasa, kita arahkanlah. Tapi yang di luar sana, nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang utama kita ajak dia jaga salat. Dan daripada salat itu akan menyebabkan dia tercegah daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat dan mungkar. Dan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain, in tansurullaha yansurukum, jika kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Ihfazillah yahfazukum, dalam hadis Nabi SAW, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah maknanya kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang selebihnya Allah jaga kita balik, Allah lindungi kita. Sebab itu bila dalam hadis Nabi SAW yang lain, bila seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada dia pula, maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Jibril alaihissalam yang bahawa dia cinta kepada fulan bin fulan, fa ahibbuh. Maka dia kata pada Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, kau kena cinta juga kat hamba ni. Jibril pun beritahu pada seluruh penduduk langit, nama Allah Subhanahu wa, innallaha yuhibbu fulan, Allah cinta kepada fulan. Wahai penduduk langit, fa ahibbuhu, wahai penduduk langit, maka kamu semua kena cintakan kepada fulan bin fulan. Subhanallah, katakan. Jadi bila seorang itu menjadi kekasih Allah disebabkan ketakwaan itu, segala apa yang dilakukan nama Allah, dalam hadis itu menjelaskan apa sahaja yang dibuat semuanya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang diminta, Allah akan beri. Dia berjalan, dia buat perkara, semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat kita kata tadi, taqwa Allah, taat perintah Allah, takut perintah Allah, takut akan azabnya, dan takwa Allah, katakan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga tentang rahmat Allah yang kita nak bincangkan pada malam ni, an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang kalau orang yang paling dikasihi di kalangan kalian olehku ialah yang paling dekat tempat dan seorang yang paling dikasihi di kalangan kalian olehku dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di kalangan kalian. Manakala orang yang dibenci di kalangan kalian olehku dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak bercakap serta pura-pura dan juga sombong. Banyak bercakap, pura-pura dan sombong. Thartharuna wal mutasyaddiquna wal mutafayhiqun. Wal iyazbillah min dzalik. Tuan-tuan, Nabi SAW di akhirat kelak dia di atas satu darajat
satu tempat yang khusus untuk dia saja. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, is'alu li al-wasilah. Nabi kata kat kita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku mendapat al-wasilah. Al-wasilah itu ialah merujuk kepada satu syurga, satu kedudukan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada orang yang boleh dapat kat situ kecuali seorang saja. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap akulah orang tersebut. Sebab itu kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain kita melakukan apa yang disuruh oleh Nabi SAW dan menjauhi apa yang dilarang, kita juga dituntut untuk mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya mana Ustaz katakan? Doanya yang kita baca selepas azan. Ada ati sayyidana ati Muhammadan wasilata wal fadilah. Nah, beri ya Allah, berikanlah kepada Nabi al-wasilah. Wasilah, al-wal fadilah, dan kedudukan. Al-wasilah itu ialah syurga. Syurga al-wasilah nyatakan. Termohon. Tanggungjawab kita lah. Nabi suruh kita minta untuk tu je. Ada. Doakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang wasilah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat katanya dan selain-lainnya lah katakan. Baik. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dia kata wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Bukan duduk dalam tempat yang dia panggil wasilah, duduk bersama dengan Nabi dan wasilah tu tidak, katakan paling tempat, paling dekat. Aqrabikum minni. Ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sahabat kata, ya Rasulullah, katakan urid an akuna ma'akum fil jannah. Aku nak bersama kamu dalam syurga. Katakan, aku nak bersama dengan kamu dalam syurga. Kebersamaan dalam syurga tidak bermaksud namati Allah dia duduk sama dekat dalam tempat yang Nabi duduk. Tidak semestinya. Kebersamaan tidak semestinya duduk dalam satu tempat. Kadang-kadang kita dalam bahasa Arab namati Allah Subhanahu wa taala, masyaitu wasyamsa tali'ah, katakan aku berjalan matahari naik, katakan dalam masa yang sama, bersama-sama, katakan. Bukan maknanya kita berada sebelah, kita jalan sini matahari naik ke sana, katakan. Itu istilah dalam bahasa Arab. Allahu a'lam. Sila azan dulu, kemudian kita sambung sikit insya-Allah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kebersamaan dengan Nabi SAW tadi saya kata tidaklah semestinya kita duduk sekali dengan Nabi SAW dalam syurga yang dipanggil syurga wasilah. Wallahu a'lam. Tapi menjadi orang yang paling hampir kepada Nabi SAW, iaitu dengan memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Tapi seperti mana yang saya katakan tadi, akhlak yang mulia menghormati Allah Subhanahu wa taala semata tak jadi. Dia mesti ada takwa Allah dalam konteks akidah dan dalam ibadat dan semua urusan. Dalam ayat Quran juga menyatakan bahawa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. So kita kata akhlak itu juga sangat penting dalam hati Allah, bukan setakat takwa Allah sahaja, tetapi akhlak juga kena perlu titik beratkan. Manakala orang yang paling dibenci di kalangan kalian olehku dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bercakap serta berpura-pura dan juga sombong. Banyak bercakap ialah banyak bercakap benda yang tak faedah. Banyak bercakap adalah maksudnya dalam hati Allah sama ada bercakap bohong atau bercakap dengan suatu perkara yang tidak beri apa-apa manfaat. Yang itu dalam hati Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan banyak bercakap. Suka berpura-pura, menipu, waliyazbillah katakan, dan juga sombong, takabur. Sombong dalam hati Allah Subhanahu wa taala dalam konsep yang umum, dan juga kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang sombong itu ialah tidak mahu meminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong, tak nak minta dengan Allah. Ada setengah tu dia kata, saya bukan tak nak minta Ustaz dengan Allah. Kalau saya minta, ini di falsafah dia, kalau saya minta, saya dikatakan tidak ikhlas. Nampak bagus kan? Saya tak minta sebab saya nak betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menipu. Sebab kita dalam hadis Nabi SAW jelas, orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sombong. Sebab apa? Sebab Allah yang suruh kita minta. Ud'uni astajib lakum. Minta dengan aku akan beri. Tapi disebabkan adanya segelintir masyarakat namati Allah yang berpegang, konon-kononnya nampak baik, nak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata kalau kita minta itu dia buat logik. Kita dah buat baik kat orang, lepas tu kita minta upah, katakan ikhlas tak dia, katakan. Yang kawan yang dengar ni, betul lah tak ikhlas. Jadi tak perlulah kita minta. Saya pernah orang tanya gitu, dia kata, orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau kita pergi ke Mekah, pergi Kaabah, buat ibadat je lah, siapa buat doa, buat apa, dia katakan. Kena ikhlaskan, dia kata. Kita buat ibadat betul-betul, tawaf, zikir apa semua, tapi tak perlu doa, dia katakan. Doa ni menyebabkan terhalangnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata subhanallah, dia kata. Habis ayat Quran nak letak mana? Ud'uni astajib lakum. Walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Kata dalam hadis Nabi SAW, salil firdaus, minta dengan Allah syurga. Ada juga yang kata kita tak boleh minta syurga, Ustaz ni katakan. Minta syurga tak ikhlas. Sebab itu saya sebut, tuan-tuan, keikhlasan itu katakan yang apabila kita kata kita telah dijanjikan, kita telah disuruh, dan kalau kita minta, ianya tidak sedikit pun mengganggu, menggugat keikhlasan seorang itu pada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kita bekerja. Kita dah sign kontrak, gaji sian setiap bulan. Sampai hujung bulan kita pun minta gaji.
Cukup je 30 hari tapi minta gaji. Bos tak boleh kata apa ni minta gaji. Kena buat kerja ikhlas lah, dia kata kan. Jadi kalau ikhlas tak payah minta gaji ke, dia kata kan. Jadi di situ nama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kata dia minta gaji itu tidaklah mencacatkan keikhlasan dia dalam bekerja. Kenapa? Sebab telah dijanjikan. Dan itu hak untuk diambil. Tapi kalau tuan-tuan tak dijanjikan apa-apa, tak dijanjikan apa-apa. Macam bersihkan rumah orang sekarang ni, ramai orang pergi bersihkan rumah kan. Volunteer, sukarelawan. Siapa nak daftar sukarela? Ada tak dijanjikan apa-apa? Tak ada. Habis je 10 rumah, upah dia tak? Upah dia tak, katakan. Banyak ni 10 rumah dah basuh, tak ada upah. Yes, kat situ dikatakan tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak dijanjikan apa-apa? Dah nama pun sukarela. Dinamakan sukarela. Memerlukan sukarelawan, katakan. Unless kalau kita ada dia dah janji kan lebih awal, and then dia tak bagi, tu lain. Katakan. Kalau kita minta tak salah. Macam saya kata tadi lah, tidak menggugat pun keikhlasan jika dah dijanji lebih awal. Wallahu a'lam. Jadi di situ nama Allah Subhanahu Wa Taala sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Moga-moga nama Allah, insya-Allah kita akan sambung lagi topik yang akan datang, iaitu beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah juga kita perlu beradab. Bukan setakat dengan manusia. Dengan Allah kita perlu beradab dengan Allah, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beradab dengan orang yang sekeliling kita, adik-beradik kita, seluruh, dengan hatta binatang, dengan tumbuhan, semua kita kena beradab. Tapi insya-Allah kita akan ambil bab yang berikut ni, ialah bab yang keempat, adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia hadis-hadisnya? Insya-Allah kita bacakan pada siri yang akan datang, adab dengan Allah Subhanahu. Sebelum tu, apa pengajaran yang kita ambil daripada hadis ni tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau muallif rahimahullah taala, hafizahullah taala, ada 3 sebut kat sini. Yang pertama dia kata berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan berurusan dengan manusia secara baik adalah antara amalan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh seseorang. Dengan akhlak juga dia akan beroleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak pun ada dapat pahala, bukan kata akhlak tu saja, tak ada. Akhlak pun dapat pahala. Adab pun dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan katakan macam makan, saya sebutkan sebelum ni, makan dengan tangan kanan, minum tangan kiri. Ada setengah orang katakan. Kalau sebahagian ulama dia kata makan dengan tangan kanan itu dan minum tangan kanan itu, dan hadis itu fokusnya kepada adab. Ada. Tapi sebahagian ulama kata tidak. Maknanya di situ nama Allah Subhanahu Wa Taala haram hukumnya dia makan tangan kanan dan tangan kiri. Dia makan tangan kiri dan minum tangan kiri. Maka bila dia minum tangan kanan, minum tangan kiri, makan tangan kiri, dianggap berdosa. Sebab tu mazhab Syafi'i, hadis tersebut nama Allah dimasukkan dalam bab adab. Bila bab adab, kalau orang buat sebaliknya dia tak katakan berdosa, tapi bila dia buat dapat pahala. Itu bezalah kita katakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab hadis. Jadi nama Allah dengan akhlak juga seorang itu akan dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini memberatkan neraca timbangan kebaikan, menjadi sebab kasihnya Allah kepada hamba-Nya, memasukkan seorang itu ke dalam syurga dan mendekatkan tempat kedudukannya dengan Allah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Yang kedua, akhlak yang mulia itu diperolehi secara berperingkat dengan membiasakan diri mengamalkannya.
Sebagaimana ilmu itu diperolehi dengan pembelajaran, akhlak itu diperolehi dengan percubaan mengamalkannya langkah demi langkah. Seorang Muslim itu bermula dengan melatih diri mengamalkan adab berurusan yang baik, sehingga ia menjadi sebati dalam dirinya, seakan-akan ia merupakan tabiat asal tingkah lakunya yang telah biasa dengan dirinya. Sebab itu cara yang terbaik seorang itu nak mengamalkan satu adab tentang mati Allah, nak konsisten, dia buat secara kita kata selama 30 hari konsisten. Terus sebulan dia konsisten buat, katakan, and then selepas itu dia akan rasa ringan. Macam juga kita kata ibadat puasa. Kita lihat puasa. Minggu pertama apa rasa puasa? Minggu pertama berat katakan. Ada. Masuk minggu kedua rasa ringan sikit. Minggu ketiga ringan. Minggu keempat lagi ringan. Silap ada yang tak payahlah, boleh tahan, tak payah sahur, boleh tahan. Boleh puasa terus kata, walaupun perbuatan itu tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka juga kita kata semayang, sama juga. Semayang 20 rakaat. Hari pertama Allah, beratnya rasa, ngantuk sungguh katakan. Masuk hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seminggu, 2 minggu, yang biasalah. Yang ke laut jugalah katakan. Yang 2 minggu pertama dia datang, lepas tu 2 minggu seterusnya tak datang, tu pun dah ke laut lah tu katakan. Tapi yang hadir, yang konsisten, dia menganggap perkara tu ringan. Akhirnya kita dulu nak baca Yasin nama Allah Subhanahu Wa Taala, mengangkat ke laju. Mula-mula dulu dah nak baca Quran, mengangkat. Tapi bila dah lama, Yasin sekejap je, 10 minit, 5 minit habis dah Ustaz. Tapi bila nak mulakan surah Kahfi, semua komplain. Panjang Ustaz surah Kahfi tu. Kenapa? Sebab tak biasa. Panjang. Tapi kalau dah biasa, dia jadi macam surah Yasin. Sama juga Al-Quran secara keseluruhannya. Orang yang, macam mana orang boleh khatam Al-Quran satu, maknanya dalam tempoh tu, satu hari dia baca 5-6 juzuk. Ada. Sebab kita kata dia dah terbiasa. Bulan Ramadan macam mana dia boleh baca Quran, dia boleh khatam satu hari sampai satu khatam Al-Quran satu hari. 2 kali khatam Al-Quran. Kita pun hebat orang ni boleh khatam Al-Quran satu malam. Baru ni ada seorang di satu viral, kawan saya lah, dia tag dekat dalam Facebook ni, seorang remaja dia test baca Al-Quran dalam solatnya 30 juzuk. Sepanjang malam. Maknanya lepas main Isyak dia start sampai dah subuh. Sampai sebelum subuh. Bayangkan 30 juzuk. Kita pun fikir dah, katakan macam mana boleh. Kita nak habiskan satu juzuk pun susah. Bukan satu juzuk, mengatakan 2-3 page tu pun kadang-kadang berat. Tapi disebabkan nama Allah terbiasa, ala biasa tegal biasa, ala biasa tegal biasa, istilah orang patah Melayu kata. Sebab dah terbiasa. Sebab itu satu perbuatan itu, amalan itu hendaklah dibiasakan. Paling tidak menonton dalam tempoh sebulan, katakan konsisten terus. Lepas tu dia akan ringan. Tapi ingat, jangan tinggal lepas tu. Kalau tinggal, dia akan back balik seperti mana asal. Sebab itu Nabi SAW beri peringatan kepada kita. Nabi kata, ma bala qaumun kana yaqumul lail summa tarakahu. Apa nak jadilah kaum ni, orang ni, katakan eloknya dia buat ibadat qiyam, lepas tu dia tinggalkan. Sebab bila tinggalkan, dia, kita kata automatik nak mula balik tu, tuan-tuan boleh rasa. Tuan-tuan dah konsisten dah buat, tapi bila once nak tertinggal, mungkin sebab penat ke apa semua kan. Kalau yang tinggal yang kali pertama tu, besok dia buat okey lagi terus, maknanya dia. Tapi kalau tinggal yang pertama,
Lepas tu masuk hari kedua dia tinggal, hari ketiga pun dia tinggalkan amalan tersebut. And then jawabnya kesudah, katakan. Dia akan tinggalkan. Dan kalau dia nak balik mula, dia akan jadi berat. Wallahu a'lam. Yang ketiga, nama Allah, penggunaan kata kerja pelaku dalam menyebut tentang orang-orang yang berpuasa dan bangun malam. Dalam sabda Rasulullah SAW, memberi maksud bahawa amalan itu dilakukan secara berterusan. Ini menunjukkan seolah mereka adalah orang yang berterusan berpuasa tanpa berbuka, dan orang yang berterusan maka bangun malam tanpa tidur, serta sentiasa diperbarui kedua sifat ini pada setiap zaman. Itu kelebihan orang yang berakhlak mulia tuan-tuan. Mukmin yang berakhlak mulia tu menyamai darajat orang yang berpuasa dan bangun malam sepanjang masa, katakan. Mukmin yang mulia akhlaknya. Berpuasa tu, dalam hadis yang pertama tu, berpuasa tu ganjarannya seolah berpuasa sepanjang masa. Kita dilarang puasa sepanjang masa. Kita dilarang nama Allah Subhanahu Wa Taala langsung tak tidur sepanjang malam, sampai kita kata setiap malam ini, setiap malam berjaga malam. Tak boleh, katakan. Man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah SAW. Siapa yang tak suka sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Nabi puasa, Nabi ada puasa, ada tak puasa. Nabi ada waktu dia tidur, waktu malam dia tidur, ada waktu dia qiyam. Kata Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnah aku, bukan daripada kalangan aku. Tapi orang yang beriman, yang berakhlak mulia, ganjarannya seolah-olah dia berpuasa setiap hari dan juga berqiyamul lail sepanjang malam. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita, Allah menjadikan kita seorang hamba Allah, seorang mukmin yang berakhlak mulia. Ya, setakat itu saja yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.